sangat orang kata sesuai dengan apa situasi yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Betul tu, dan kita di RTM sudah pasti akan membawakan kepada anda situasi dari semasa ke semasa perkembangan banjir dalam negara. Dan kali ini topik bincangan kita berkaitan dengan bagaimana untuk penjagaan kesihatan bagi masyarakat yang terjejas banjir, khususnya di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Jadi perkenalkan tetamu kita hari ini, Dr. Norizah Haji Ibrahim, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, pertama sekali mungkin Doktor boleh berikan apakah jenis risiko penyakit lain yang boleh wujud di Pusat Pemindahan Sementara, khususnya ketika musim tengkujuh dan juga musim banjir ini. Okey, selain daripada COVID-19, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selain daripada COVID-19, kita ada penyakit bawaan air, penyakit bawaan vektor dan lain-lain lah. Untuk penyakit bawaan air, ada penyakit kolera ataupun taun, typhoid ataupun kepialu, leptospirosis ataupun kencing tikus, cirit birit dan disentri. Semua kebanyakan semua penyakit bawaan air akan menyebabkan gejala yang samalah. Demam, sakit perut, muntah, loya, tak lalu makan dan lemah. Sekiranya tak dirawat dengan cepat, mereka akan mengalami dehidrasi dan boleh menyebabkan kematian lah. Selain daripada itu, penyakit bawaan vektor iaitu denggi. Di masa negara kita mengalami pandemik COVID-19 ni, sebenarnya bilangan denggi masih juga tinggi. Tambahan pula dengan dalam musim tengkujuh ni lah. And then ada lagi penyakit konjungtivitis, di mana kalau di Pusat Pemindahan Sementara mereka duduk berdekatan dan kita tak boleh, mereka tak boleh nak berkongsi bantal, tuala, barang-barang peribadi sebab boleh mendapat konjungtivitis lah, penyakit jangkitan mata. Itulah antara jenis penyakit bawaan air yang mungkin boleh wujud akibat daripada musim tengkujuh ini. Dan selain kita ingin menjaga keselamatan masyarakat di PPS ini daripada risiko jangkitan COVID-19, itu antara penyakit bawaan air seperti yang doktor nyatakan tadi. Mungkin doktor boleh kongsikan apa antara langkah pencegahan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh masyarakat di PPS ketika ini? Okey, antara langkah pencegahan penyakit di musim tengkujuh ni, terutamanya di PPS, mereka haruslah mendapatkan sumber air yang bersih. Kemudian mereka haruslah basuh tangan selalu. Dan basuh tangan tu pula mestilah basuh tangan dengan cara yang betul. Kita ada 7 step. 7 step untuk cara-cara basuh tangan lah. So nak tunjuk ke apa? Boleh juga. So first kali ialah kita basuh tangan dengan air, ratakan sabun, kemudian kita gosok kedua belah tangan, kemudian kita gosok jari sama ada kedua jari di kedua belah tangan, and then jangan lupa ibu jari, and then kita kuku, and then gosok belakang tangan, dan kemudian basuh tangan dengan air, dan kemudian kita keringkan dengan tisu. Benda ni nampak mudah, tapi sebenarnya kalau tak basuh tangan, memang kuman ada di mana-mana. And then kita mestilah minum air yang telah dimasak ataupun air yang terawat, basuh makanan yang segar dengan air bersih, contohnya sayur dan air. Kemudian jauhi makanan mentah, dan kita haruslah menutup makanan yang telah dimasak. Untuk ibu-ibu harus mencuci botol susu dengan air yang bersih. Sebab selalunya kalau basuh botol susu, puting susu pun kita basuh, tapi penutup botol susu selalu dilupakan. Celah-celah dia tu. Celah-celah puting susu, penutup botol susu tu kan kita goncang macam tu kan. So jadinya selalu dilupakan yang penutup tu. So dan pastikan dengan bersih lah, dan steriliskan dia. And then hapuskan tempat pembiakan lipas, lalat dan tikus, dan jangan buang sisa makanan merata-rata lah. Okay. Bagaimana untuk kita mengetahui tanda-tanda sesuatu penyakit bawaan air itu yang berlaku kepada kita? Seperti yang doktor kata, banyak tadi. Banyak. Dan antaranya ialah kalau seseorang itu telah dijangkiti, mereka akan mengalami demam, sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, letih dan lesu. Mereka juga akan mengalami sakit perut, cirit birit, muntah, loya dan kurang selera makan. Untuk penyakit leptospirosis dan juga hepatitis A, tadi saya lupa nak sebut, mereka juga boleh mengalami mata boleh jadi kuning, kulit pun boleh jadi kuning, air kencing pun boleh jadi macam coklat dan hitam. Dan satu lagi penyakit yang saya harus sebut di sini ialah myelioidosis.
Penyakit ni adalah satu bakteria. Dia sebenarnya dia dalam air kencing lah. Air kencing haiwan yang telah dijangkiti. Contohnya tikus dan juga haiwan berkaki 4 lah. Kucing, anjing, lembu, kinzir. So air kencing ni boleh mencemari tanah. Dan bakteria ni boleh hidup sampai berbulan-bulan. Jadi apabila mangsa banjir ni kembali semula ke rumah, mereka harus membersihkan rumah kan. Jadi boleh menjangkiti daripada inhalation, boleh melalui pernafasan, boleh dijangkiti melalui makanan dan minuman yang tercemar, dan juga boleh melalui direct contact. Jadi kalau kulit yang luka, kalau basuh rumah tu dengan lumpur tu, melalui kulit yang luka, dia boleh masuk melalui luka tu. Dan boleh menyebabkan bisul. Kalau inhalation, pernafasan boleh menyebabkan pneumonia lah. Infection dalam jangkitan kuman di paru-paru. So benda ni memang kita kebersihan lah. Paling penting. Baik doktor, kita sekarang ni lihat di pusat pemindahan sementara sekarang ini. Sekarang ini mangsa banjir di negara kita setakat semalam melebihi 40,000 orang dan ia satu jumlah yang agak besar. Jadi bagaimana doktor melihat selaku wakil daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melihat kawalan pelaksanaan SOP di pusat pemindahan sementara ni, dan mungkin ada yang menonton kita ketika ini di PPS, apa saranan doktor terhadap mereka berkenaan kepentingan menjaga ataupun mematuhi SOP dan juga amalan norma baru di PPS. Okey. Sebenarnya pelaksanaan SOP, standard operating procedure ni adalah sama saja di mana-mana. Tak kira di rumah ataupun di PPS ataupun di mana-mana, penjara, lokap, semuanya sama. Yang paling penting ialah pembudayaan norma baharu. Iaitu CAPP. CAPP cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti dengan norma baharu, iaitu 3S, elakkan 3S dan amalkan 3W. 3S, elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan juga jangan sembang dekat-dekat. Sebab itu kita 1 meter. Betul. And then kita amalkan wash, tadi basuh tangan, wear, pakai pelitup muka, dan warn. Iaitu warn tu apa? Melarang daripada jangan bersentuhan, jangan bersalaman, jangan apa lagi, janganlah kan. Jangan yang bukan-bukan. Jangan yang dekat-dekat tadi itulah. So dan kemudian kita amalkan tingkah laku bagi mengelakkan keluarga dan komuniti kita daripada jangkitan lah. Tingkah laku iaitu attitude. Sebenarnya attitude masyarakat kita memang ada masalah. Pada awal-awal COVID-19 semuanya takut dan semuanya bimbang dengan angka yang semakin meningkat. Berpuluh dan ratus dan 500. Dan sekarang sampai 3,000. 4 angka. Ya, 4 angka. Dan kalau nak ikutkan apa yang telah diumumkan oleh Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pagi tadi, kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas, dalam 9 bulan yang terakhir tahun lepas 2020, kematian tidak sampai 100. Tapi di tahun baru ini, baru 9 hari telah terdapat kematian sebanyak 71. Wow. Bayangkanlah, 9 bulan tahun lepas tak sampai 100, tapi 9 hari tahun ni dah 71. Jadi kita perlu jaga SOP betul-betul. Perlu sangat. And then ketua keluarga perlu memainkan peranan yang penting lah. Ketua keluarga iaitu bapa ataupun ibu lah, perlu memainkan peranan yang penting. Perlu ada integriti dengan diri sendiri. Tak kira ada orang ataupun tak ada orang, ada pegawai penguatkuasa ataupun tak ada pegawai penguatkuasa, harus kalau keluar hanya ketika bila ada urusan. Betul. Dan anak-anak stay dekat rumah kalau tiada ada urusan. Dan kita tak galakkan perhimpunan besar-besaran, termasuklah yang melibatkan kaum keluarga, majlis keraian, upacara keagamaan. Kita tak galakkan perhimpunan besar-besaran lah. Sebab kita tahu risikonya ada. Sebab kebanyakan orang sekarang ini tiada simptom. Tiada simptom dan boleh menjangkiti orang yang berisiko tinggi. Contohnya orang yang berumur 40 tahun ke atas dan ada penyakit-penyakit kencing manis, diabetes dan sebagainya lah. Penguatkuasaan undang-undang adalah langkah yang terakhir. Kita tahu
ramai rakyat dah happy sebab air sinar dah keluar. Ya. Kan? Duit dah keluar, duit dah terasa banyak, nak buat barbecue, nak berhimpun-himpun. Ya. Lupakan saja, simpan duit tu untuk pendidikan anak-anak lah. Betul. Itu antara cadangan yang terbaik lah. Betul. Dan berbalik kepada penyakit tadi, doktor. Sebenarnya saya nak tahu, selalunya penyakit itu datang sebelum mereka di pusat PPS ataupun selepas mereka berada di PPS itu sendiri? Boleh jadi sebelum dan boleh jadi selepas. Sebab seperti yang dikatakan, kemungkinan juga orang yang mempunyai dah positif COVID-19 dan tiada gejala. Itu. So mereka berkemungkinan menjangkiti orang lain di PPS. Maknanya mereka yang ke PPS itu disaring dulu terlebih dahulu ataupun bagaimana? Kalau yang sebab ini adalah kecemasan, so jadinya saya rasa tidak. Kalau di PPS sepatutnya disaring dengan suhu badan, suhu badan, dan akan ditanya di situ sama ada gejala ataupun tidak. Bagaimana pula doktor kalau ada anak-anak ataupun individu di PPS sekarang ini yang mempunyai simptom-simptom penyakit bawaan air, apakah prosedur yang perlu mereka lakukan? Kerana kita sedia maklum sekarang ini hospital-hospital pusat kesihatan masing-masing mempunyai SOP tersendiri, khususnya berkaitan COVID-19 ini. Ya, betul. Jadi kalau mereka yang ada simptom sakit bergejala di PPS, sebenarnya kita ada petugas kesihatan yang ditempatkan di PPS itu sendiri. Cuma kekerapan lawatan ataupun keberadaan mereka di situ bergantung kepada pejabat kesihatan daerah masing-masing. So mereka boleh, jadi orang yang bergejala boleh berjumpa dengan petugas kesihatan dan petugas kesihatan akan menilai, bertanyakan sejarah and then akan memeriksa and then akan merawat sekiranya tak perlu dirujuk dan akan merujuk sekiranya memerlukan swab, ujian swab dan sebagainya. Dan mungkin terakhir sekali doktor boleh kongsikan sedikit sarangan kepada seluruh rakyat Malaysia ketika musim tengkujuh ini, khususnya mangsa-mangsa banjir di PPS. Okey, saranan terakhir saya ialah tak lain tak bukan, amalkan pembudayaan norma baharu, elakkan 3S, amalkan 3W, jaga kebersihan diri, basuh tangan, dapatkan sumber air yang bersih, basuh alat hidangan dengan bersih, makan makanan yang dimasak, elakkan makanan yang mentah, tutup makanan, jangan buang sisa makanan merata-rata, botol susu harus dicuci dengan bersih, hapuskan tempat pembiakan lipas lalat dan tikus, jaga keluarga, jaga komuniti dan jaga negara. InsyaAllah kita jaga kita secara ringkasnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Noriza Haji Ibrahim, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita bawakan khususnya kepada masyarakat di pusat pemindahan sementara ketika ini. Anda harus mempertingkatkan kawalan kendiri anda dan juga meningkatkan aspek kebersihan dan juga kesihatan diri pada tahap yang tertinggi. Ya, betul. Terima kasih sekali doktor. Dan sekarang kita